Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana mempertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Pada kali ini kita akan kongsikan, kita akan bincang, kita akan cerita tentang silsilah Rasulullah SAW ke atas. Ke atas lah, iaitu daripada bapa dia, datuk dia dan sehingga sampai ke hujung dia punya silsilah lah, sampai ke hujung dia punya keturunan dia lah. Okey, jadi Rasulullah ni namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni merupakan datuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi digelarkan juga kepada keturunan Rasulullah dipanggil Bani Hashim. Abdul Muttalib pun dipanggil Bani Hashim juga lah, kan? Jadi itu keturunan Nabi lah. Jadi Abdul Muttalib ni bin Hashim. Jadi daripada sini dah bermulanya yang dipanggil Bani Hashim. Kemudian Hashim bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bukan Kilab, Kilab dengan tidak ada sabdu. Kilab bin Murrah, Murrah bin Murrah bin Ka'ab. Silap bukan bin Fihr, Fihr yang atas lagi. Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar. Kemudian Nadar bin Kinanah, Nadar bin Kinanah. Okey, di Kinanah ni ada juga dalam sirah, kalau kita belajar ada sebut tentang Bani Kinanah. Jadi mula daripada sinilah Bani Kinanah ni, kan? Keturunan Rasulullah yang ke berapa tu? Yang ke atas lah, yang ke berapa? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Keturunan ke 14. Okey, baik. Kemudian Kinanah bin Khuzaimah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Ma'ad bin Adnan. Okey, nasab Adnan ni merupakan nasab Adnan ni berakhir pada Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihi salam, alaihi musallatu wassalam. Okey, jadi sampai dekat Adnan ni, ini keturunan silsilah ataupun silsilah lah, silsilah keturunan Rasulullah SAW yang paling tinggi sekali. Sampai ke Adnan ni, ini yang hujungnya yang ada dalam rekod lah, kan? Sampai ke hujung ni ada lagi. Sebelum sampai kepada Nabi Ismail tu ada lagi, ada yang kata ada lagi, kan? Jadi ada lagi tu, tapi tidak kuat. Dia punya orang panggil tak kukuh lah sebenarnya, tak boleh nak buat hujah, jadi dia tak masukkan dalam senarai ni. Jadi daripada Adnan tu dia terus kepada Ismail alaihi salam, iaitu Nabi Ismail lah, terus kepada Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail ini? Nabi Ismail ini merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni kalau masa kita kecil-kecil dulu, kita nak belajar sekolah agama, kan cerita Rasulullah ni daripada keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi daripada mana keturunan Nabi Ibrahim ni? Keturunan Nabi Ibrahim daripada sebelah Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim ni ada dua orang anak, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada keturunan Nabi Ismail. Itu cerita tentang silsilah Rasulullah SAW ke atas. Okey, baik. Jadi kita masuk yang seterusnya, iaitu silsilah Rasulullah SAW ke bawah. Ke bawah ni daripada isterinya, anak, cucu. Itu yang kita akan cerita dalam ni. Okey, baik.
Jadi Rasulullah SAW ni isterinya yang pertama bernama Khadijah. Isterinya nama Khadijah. Ini di antara nama isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah. Ataupun setengah orang sebut Siti Khadijah kan. Tapi Siti ni istilah panggilan bahasa Arab lah. Tapi nama dia nama orang Arab ni dalam budaya dia punya budaya dia letak nama satu saja. Tak macam kita macam-macam nama kan. Ada 2, ada 3, ada 4, ada yang lebih lagi kan. 4 tu pun kira ada banyak kan. Tapi ada yang lebih lagi. Tapi orang Arab dia akan letak satu-satu saja nama. Kalau nama Muhammad aja. Kita ada dia letak Muhammad, ada kait dengan yang lain lagi. Tapi kalau orang Arab Muhammad satu saja. Satu kataan Muhammad tu saja dia akan letak. Jadi isteri Nabi namanya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina tu panggilan hormat lah. Sayyidatina tu kan. Khadijah itu adalah nama dia kan. Jadi satu kataan tu je nama dia kan. Kemudian habis itu Sayyidatina Khadijah, nama isteri Rasulullah yang pertama. Kemudian Saudah, nama isteri Nabi juga, iaitu Saudah yang kedua lah. Kemudian yang ketiga Aisyah. Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Ini yang famous lah, yang kita banyak tahu lah. Macam Saudah tu kita tak apa nak tahu sangat kan. Tapi Sayyidatina Aisyah ni memang famous lah kan. Memang terkenal dan orang tahu. Sayyidatina Khadijah memang orang tahu. Dan Sayyidatina Aisyah ni merupakan yang meriwayatkan banyak hadis lah. Banyak hadis. Kemudian Hafsah. Kemudian isteri Nabi yang seterusnya nama Sayyidatina Hafsah. Ni jarang, nama-nama ni jarang kita pakai. Saudah ni ada juga tapi tak ramai lah kan. Aisyah ni ramai. Ramai orang pakai nama Aisyah. Khadijah pun ramai orang pakai. Kan di kalangan orang Melayu kita ramai lah pakai kan. Di kalangan orang Arab lagi lah. Kan. Kemudian Zainab. Zainab pun nama isteri Nabi juga. Tapi ada 2 orang isteri Nabi yang nama Zainab. Ada 2 orang. Ini yang pertama nama Zainab. Kemudian yang seterusnya nama isteri Nabi juga, iaitu Hindun. Sayyidatina Hindun. Kita tak cerita sejarah dia orang macam mana lah. Kita tak cerita sejarah isteri-isteri Rasulullah lagi lah. Dia ada punya sirah dia juga. Kemudian nama isteri Nabi lagi, iaitu Zainab. Kemudian Juwairiyah. Juwairiyah pun nama isteri Rasulullah juga. Kemudian isteri Rasulullah lagi, iaitu Maria. Isteri Rasulullah juga namanya Maria. Kemudian Ramlah. Kemudian lagi Sofiyah. Kemudian Maimunah. Okey, itu habis nama isteri-isteri Rasulullah SAW. Ustaz tu isteri Nabi lebih tu kan, bukan lebih berapa. Dia lain bab-bab ni dekat Nabi hukumnya tak sama dengan hukum dekat kita. Ada setengah riwayat yang perintah daripada Allah Taala yang bagi pada Nabi wajib untuk diri dia saja, tak wajib menyampai. Tu kita kena tahu pula takrif Nabi dan Rasul tu, apa maksud takrif dia tu, apa benda dia. Bukan semua benda yang sampai dekat Nabi dia kena menyampai dekat kita. Ada benda juga sampai wajib dekat diri dia saja kan. Ini ada cerita dalam bab-bab cerita tentang Nabi lah kan, pasal kenabian. Jadi kena mengaji kat sana pula lah, baru kita tahu benda tu sebab bukan semua yang Nabi sampai kita tu, bukan semua. Sebab ada benda yang Allah sampaikan, Allah wahyukan kepada Rasulullah, kemudian disuruh Rasulullah untuk menyampaikan pada kita. Apa yang Nabi disuruh sampai, itu saja Nabi sampai kita. Ada benda yang Allah sampai kat Nabi tapi tak suruh sampai kat kita, jadi tak sampai lah kat kita. Benda apa Ustaz yang kita tak tahu? Tak tahu lah kan. Sebab apa? Tak sampai kat kita. Yang ini sebab berlaku dengan perbuatan Nabi. Jadi hukum perkahwinan dekat Nabi tak sama dengan kita. Kat mana hukum tak sama? Tak sama tu dekat bilangan dah lah kan. Bilangan isteri tu. Kita hanya sampai 4 saja. Orang biasa ni hanya sampai 4 saja. Lelaki hanya boleh berkahwin dengan 4 orang. Orang perempuan boleh kahwin dengan seorang. Dan Nabi boleh kahwin lebih lah. Okey, baik. Itu habis isteri Nabi ya. Kemudian anak Nabi. Anak Nabi ni ada 7 orang. Anak Rasulullah SAW ada 7 orang. Ni kita kena tahu ni tentang Nabi ni, Nabi kita kan. Jadi kita kena tahu lah sebab sikit anak-anak dia, isteri dia kan, cucu dia kan. Kena tahu juga benda ni kan. Bukan orang biasa, Nabi kita kan. Baru boleh kita kata kita kasih pada Nabi kan. Jadi anak Nabi ada 7 orang. Ada 7 orang anak Nabi. Yang pertama Qasim, Al-Qasim. Al-Qasim nama anak Nabi Kemudian Zainab. Anak Nabi juga namanya Sayyidatina Zainab lah. Tu isteri Nabi pun ada nama Zainab. Jadi anak Nabi pun ada nama Zainab. Jadi nama Zainab ni adalah nama yang kebiasaan
dalam orang Arab lah kan. Jadi ramai orang ada nama Zainab. Kemudian Abdullah. Abdullah ni nama anak Nabi, antara anak Nabi juga namanya Abdullah. Dia anak Nabi yang lelaki lah, Al-Qasim, Abdullah kan. Kalau dulu masa kita sekolah dulu lah, ni tak tahu dah ada lagi kan. Orang menyanyi lagu, anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan kan. Tapi lah ni tu ingat tu, kalau ngaji dulu sampai lah ni ingat tu kan. Jadi itulah nak cerita tu, tu lah tu kan. Qasim, Abdullah kan. Tapi dia dalam ni tak ikut susunan lagu tu lah kan. Ini yang kita tengok dalam ni. Okey, Zainab, kemudian Abdullah kan. Nabi Muhammad biasa ke dalam orang Arab ni kebiasaannya dia akan ulang balik nama yang ada daripada keturunan dia. Orang Melayu kita tak mau. Orang Melayu kita tak mau nama macam tu kan. Tapi orang Arab dia biasa. Contohnya ada orang yang nama kita ambil nama Nabi lah senang kan. Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah. Bapaknya nama Abdullah. Kemudian anak Nabi pula nama balik Abdullah kan. Ada orang Melayu ada juga buat Melayu, tapi tak ramai lah, tak ramai. Kalau dia ada letak nama sama pun dia akan letak ada sambungan lagi lah, bukan hanya seketui itu sajalah. Okey, baik. Kemudian Ruqayyah, ini nama anak Nabi lah, anak Rasulullah SAW. Ruqayyah. Ruqayyah ni pada satu masa dulu dalam zaman orang Melayu ni letak ramai lah, letak nama Ruqayyah ni kan. Kemudian Ummu Kulsum. Ummi ataupun bahasa Melayu kita sebut Ummi Kalsum. Tu kan, Ummu Kulsum itu bahasa Arab dia. Kemudian Fatimah. Fatimah, huruf ta lah, baca dengan ta bukan ta. Fatimah. Itu nama anak Nabi juga. Tapi dan ini juga merupakan nama yang common ataupun bahasa Inggeris pula sebut common name. Nama yang kebiasaan lah kan. Dalam kita Fatimah ni ramai juga letak. Orang Arab pun biasa letak nama anak depa Fatimah. Kalau yang perempuan letak nama Fatimah. Okey, kemudian Ibrahim. Jadi yang kita sebut tadi 6 tadi kan. 6 tadi. 6 daripada anak Nabi tadi, 6 tu daripada Sayyidatina Khadijah. Ke 6 orang anak Nabi tu daripada Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang terakhir iaitu Ibrahim. Ibrahim ni saja daripada Sayyidina Ibrahim ni saja daripada yang lain daripada Khadijah. Isteri Nabi yang lain ada anak tak? Anak dengan Rasulullah tak ada. Anak mereka sendiri ada. Anak dengan Rasulullah tak ada. Sayyidatina Aisyah memang tak ada anak lah kan. Okey. Jadi Ibrahim ni dengan isteri Nabi yang bernama Maryah lah. Isteri Nabi yang bernama Maryah. Jadi ada seorang anak namanya Ibrahim. Dan anak Nabi ni, anak Rasulullah ni yang lelaki kebanyakannya wafat ketika kecil lah. Semuanya mati kecil lah. Tu senang cerita lah. Okey, habis tu anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu baginda. Antara cucu Rasulullah SAW namanya Ali. Namanya adalah Ali. Itu nama Ali. Kemudian Umamah. Nama cucu Rasulullah juga Umamah. Yang ni nama ni Ustaz tak pernah dengar apa sebelum ni, sebab dia tak ambil tahu. Jadi kita pun tak tahu. Sebab yang famous dekat kita hanya anak daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Ali ni dia kahwin dengan Sayyidatina Fatimah, mendapat 2 orang anak yang dipanggil Hasan dan juga Husain. Ini adalah nama cucu Rasulullah yang famous. Tapi ada lagi cucu Rasulullah yang lain daripada keturunan yang lain, iaitu Ali. Nama cucu tu adalah Ali. Bukan Ali yang menantu Nabi tu. Yang kahwin dengan Fatimah tu lain. Ini cucu Nabi, namanya Ali. Kemudian seorang lagi namanya Umamah. Daripada siapa? Daripada anak Nabi yang bernama Zainab. Ini cucu ni daripada keturunan Nabi yang turun daripada Sayyidatina Zainab. Kemudian Zainab ni kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Abdul Ash. Abdul Ash. Okey. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah, anak Nabi nama Ruqayyah ni, dia ada seorang anak namanya Abdullah, iaitu dengan hasil perkahwinan dengan Sayyidina Osman. Dengan Sayyidina Osman Sayyidina Osman mana ni? Sayyidina Osman Affan tu lah kan. Itu menantu Nabi juga tu. Dan dapat seorang anak namanya Abdullah. Maksudnya ada juga keturunan daripada Sayyidina Osman. Tapi ni kita tak berapa nak tahu kan. Kemudian Sayyidina Osman ni dia berkahwin pula dengan Ummu Kulsum. Anak Nabi nama Ummi Kalsum. Kita panggil Ummi Kalsum kan. Itulah kan Ummu Kulsum. Sayyidina Osman ni dia kahwin dengan
dua orang daripada anak Nabi, tapi bukan serentak lah, bukan serentak lah. Sebab tu Sayyidina Osman ni dipanggil juga dengan Zunurain, yang mempunyai dua cahaya. Yang dua cahaya mana? Iaitu anak Nabi lah. Dia kahwin dengan anak Nabi, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Kan? Dengan Ummu Kulsum tidak ada anak lah. Dengan Ruqayyah saja ada anak. Kemudian daripada cucu Rasulullah juga, daripada Sayyidatina Fatimah, iaitu Al-Hasan dan juga Al-Husain. Ini yang famous yang kita kenal lah, kan? Hasan dan juga Husain. Kemudian ada lagi, bukan dua orang ni saja. Ini hasil perkahwinan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu Al-Hasan Husain. Kemudian Muhassin, nama Muhassin itu adalah anak kepada Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Kemudian Zainab, ada lagi, ulang lagi nama kan. Tadi kita dah tengok kan, anak Nabi ada nama Zainab, isteri Nabi dua orang nama Zainab. Kemudian cucu Nabi ada lagi nama Zainab juga. Kemudian daripada perkahwinan Fatimah dengan Sayyidina Ali ni juga Ummu Kulsum, itu cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cucu Rasulullah ni pula dia berkahwin. Zainab lah. Sayyidatina Zainab ni dia berkahwin dengan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far itu suami kepada cucu Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Kulsum yang mana? Bukan Ummu Kulsum yang anak Nabi tadi. Ini Ummu Kulsum yang cucu Nabi. Cucu Nabi nama Ummu Kulsum juga, kan? Dia berkahwin dengan Umar bin Al-Khattab, kahwin dengan Sayyidina Umar. Kahwin dengan Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar ni? Khalifah yang kedua. Kemudian hasil daripada perkahwinan cucu Rasulullah dengan Sayyidina Umar ni, dia mendapat anak namanya Zaid dan juga Ruqayyah. Dapat anak ni cicit Nabi lah, kan? Jadi dapat. Tapi Sayyidina Umar ni dia memang nak sangat ada kita panggil ada pertalian dengan keluarga, dengan Rasulullah SAW. Dan akhir sekali dapatlah dia kahwin dengan cucu Rasulullah SAW lah, dapat anak lah Zaid dan juga Ruqayyah, kan? Jadi begitulah serba sikit tentang silsilah keturunan Rasulullah SAW ke bawah. Tadi kita cerita keturunan Rasulullah yang ke atas, kemudian keturunan Rasulullah yang ke bawah. Nak lebih lanjut, rujuklah dalam kitab yang lebih panjang lah, huraian dengan huraian yang lebih. Ini secara ringkas saja. Jadi ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita. Wallahu alam. Assalamualaikum.